Okay, for the topic of colonization, after we develop, a Malay Sultanate before, which is Kesultanan Melayu kita daripada Melaka, and then due to the attack of the Portuguese, they need to retreat to Johor, build up a new empire, Johor, and from Johor they build up Pahang, they build up Perak. This is the heritage of Melaka Sultanate. And then for Selangor, helping from the Bugis brothers, so they give the state to Bugis, and then Minangkabau came to develop Negeri Sembilan. And then Terengganu is a combination from Kelantan and Pahang. Okay, the other kind of kingdom. Kingdom Kelantanis is coming from mostly Cambodia. And then Kedah Tua is already there and divided into Penang plus Perlis, and even though there are some conflict over there, so there are a lot of theories on the history part, because history itself talking about the story and your story. For example, like if I ask you what happened right now, you might have a different kind of story. If you, setiap orang mempunyai cerita yang berbeza and menghadapi suasana ketika sesuatu perkara berlaku. And mungkin ada orang dia cerita dari sudut pandangan politik, ada orang dari sudut ekonomi, ada orang mungkin dari sudut kebudayaan. So this is just a brief idea on what happening last time. Okay, continuing this today is colonization, penjajahan. Yang kalau kita belajar waktu sejarah dulu, Form 5, ia cerita pasal imperialism. And imperialism ni satu idea to spread out their power. They want to show that they have more power than their rival, daripada dia punya pesaing dia. So dia menjajah negara lain. So antara yang bermulanya penjajahan ialah Portugis ke tanah Melayu kita. And when they attack Melaka and they win, of course you need to go through the story a little bit, and how they win attacking Melaka, and there are different part of the factors that affecting the force of Melaka. And then after that we've been colonized by Dutch, and Dutch dia sebenarnya dah menawan Indonesia sebahagiannya. Kemudian dia cuba untuk meluaskan empire lagi dengan menyerang pula Portugis. Menang Portugis, dia punya kawasan jajahan lebih besar. Selain daripada Melaka, dia cuba naik atas sikit, iaitu kawasan Negeri Sembilan dan Selangor, termasuk Perak sebenarnya, empat negara ini. And later on, after Dutch have problem on their own country, kalau ingat balik perang Napoleon, satu perang besar di antara Belanda dengan France sebenarnya, and British datang tolong Belanda dengan menawarkan satu offer, they need to leave this country, they need to leave tanah Melayu and give to them. So British ambil alih tanpa perlu berperang dengan kita, hanya ambil alih kuasa dari satu sudut perjanjian. But after that, British wider their colonization. They go through the other state like Pahang, dia ambil alih Terengganu, Kelantan, Kedah, dan beberapa segi peperangan antara British. Ini antara besar lah peperangan orang Melayu dengan orang Barat. And later on, British have been attacked by Japanese. They lost and Japanese win, and Japanese is the fourth country that colonized us, penjajah yang keempat. Dan selepas baliknya Japan, sebab negara mereka dibom ketika itu, Hiroshima dan Nagasaki, oleh US, kita hampir ditawan oleh komunis. So betapa besarnya sebenarnya tanah Melayu punya sejarah ni, kerana hampir 5 negara utama dunia cuba menjajah kita. Okay, let's go through topik. Portugis dia start dengan menawan
Melaka dan membina Formosa, dan ada perkara yang penting seperti Fidalgo adalah bangsawan Portugis dan mereka diterajui oleh Captain dan juga Admiral. Ini sistem yang dipakai oleh Portugis. Dan sistem awal mereka meneruskan pelabuhan Melaka dan membina satu sistem perdagangan di situ. Okey, ada beberapa perkara yang berlaku zaman pemerintahan Portugis yang mengambil masa ratusan tahun, iaitu perkahwinan antara kita panggil bangsa ni lah, yang menghasilkan bangsa Serani, masih lagi ada di Melaka, dan kita ada meniru huruf Roman yang dibawa oleh Portugis dan beberapa bahasa seperti Almari, Garpu dalam bahasa kita sendiri daripada bahasa Portugis. Okey. Dari sudut agama, sebenarnya Portugis they try to spread this idea of religion but fail because during that time Malay thankfully we have a strong faith in Islam. Okay, now Dutch they come here with this company called United East Indies. They actually have been controlling and conquering Batavia, which is in the Jawa Island. Sebenarnya dah sampai di Indonesia, macam cakap tadi, di kawasan Kepulauan Jawa, iaitu khas pada pelabuhan Batavia, and they want to monopolize the trade, and because of their maybe greediness, dia dah kuasai satu kawasan yang besar di Indonesia, tapi nak lagi tambah penguasaan, kita panggil monopoli ni, perdagangan, terutamanya ketika itu naiknya mining operation, iaitu perlombongan timah terutamanya. Okay. Dan macam saya cakap tadi, they try to expand their territory. Kalau Portugis only in Melaka, but they have been conquering Negeri Sembilan, Selangor and Perak, and they move towards the north. Alright. And later on we can look at the British when they arrive here, and they try to intervention. Bila dia sampai, dia mula mencampuri urusan dalaman negara tanah Melayu ni, and they get this agreement to form a straight settlement. Sebenarnya mereka berjaya menguasai 3 pelabuhan utama di tanah Melayu, iaitu bermula di Pulau Pinang, permulaan pendaratan British, terus kuasai pulau tersebut, kemudian Melaka diambil alih daripada Belanda tadi, dan dia sambung terus ke Singapura, pelabuhan di bahagian selatan, bahagian Johor peringkat awalnya, kemudian baru terpisah dengan Singapura. And dia menguasai seluruh negeri Melayu, yang ini dari sudut peperangan, kekerasan, dan kita nampak banyaklah pengorbanan zaman Melayu lama dahulu, dan dia menggunakan sistem resident untuk menguasai tanah Melayu. Sistem resident ni macam dia menghantar wakil, penasihat kepada Sultan, tapi apa sahaja yang dinasihatkan Sultan kena buat dengan cara paksaan. Kalau Sultan bangkang, maka dia akan datangkan ugutan, dan Sultan Melayu kita terpaksa menuruti perintah kerana mungkin nak mengelakkan daripada berlakunya lagi pertumpahan darah. Okay? They want to avoid this war that caused a lot of life and a lot of destruction. So because of that, they tend to abide with this resident system. Okay. And then they try to form out a federated, which is the one that controlled by them fully. Unfederated, they controlling half, and the Sultan still have the power, and then they try to decentralize, controlling the whole peninsula of our nation. And because of that, we tend to portray some reaction. We know that they are trying to change our Malay country into their country. They are trying to continue colonize us for a very long time, and we try to resist.
resistant, kita bertindak dan kita menentang. Okay. And then suddenly, after they are trying to do that, because of the new arising power from the Asian, Japanese came to our Malaya, and they won the war against British. They had been at first actually promised us that our country need to be ruled by this nation. Asia is for Asia. But later on, because of certain problem on their own management, on their administration, and they seem to be very cruel on our people, kerana kekejaman dia pula tiba-tiba berubah daripada janji asal nak membantu kita bebas daripada penjajahan barat, mereka pula yang jajah kita dengan lebih teruk lagi. Okay, alright. Okay, that's conclude the one that we try to produce the information to you. Nak bagi tu juga yang betapa hebatnya lah tanah Melayu kita ni, kerana cuba dikuasai oleh 4 negara asing dan juga tambahan komunis yang kita berjaya pantah dan tentang sebelum mereka dapat kuasai kita. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dalam bab penjajahan ni, ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan dengan lebih detail. Contohnya macam kenapa kita ni begitu diperlukan oleh dunia, sebab tanah Melayu kita dikatakan sangat subur dengan hasil bumi, dan kita dapati sekarang ianya benar berlaku. Selain daripada zaman dulu hasil hutan, hasil laut, kita ada hasil minyak yang begitu banyak, yang menunjukkan betapa untungnya kalau mereka menguasai peringkat awal. Bayangkan selepas habis penguasaan lombong biji timah kita, habis kekayaan, mereka ambil bawa balik ke negara masing-masing, kita masih lagi diberkati dengan hasil yang baru, sumber yang terkini, dan sumber yang diperlukan pula oleh seluruh dunia. Antaranya yang selalu disebut oleh negara asing ni ialah di tanah Melayu ni bahannya lebih berkualiti berbanding tempat lain. Itu antara yang diwarkan, yang dikecohkan oleh negara luar ni, sebab di tanah Melayu ni walaupun kecil tapi hasil dia tu sangat menakjubkan. Contoh macam petroleum sendirilah, kita kaya dengan minyak ni, dan kita dah bincangkan pun bagaimana Kelantan, Terengganu dan Pahang kita mempunyai telaga minyak yang besar. Okey, antara lain kita dapat juga sedikit pengalaman daripada negara-negara yang besar ni. Bila dikuasai kita belajar daripada dia. Contoh, kita belajar daripada sistem politik barat, pendidikan British, dan juga mungkin kita belajar daripada sistem Jepun yang mengikut SOP, yang begitu pantas bertindak sampai boleh menguasai negara tanah Melayu ketika di bawah British itu hanya dalam masa 2 minggu dan 2 bulan habis dia conquer teknologi yang ada di Jepun, dan akhirnya kita buat hubungan baik pula dengan penjajah kita selepas tu. So ada pro and cons yang kita dapati daripada penjajahan yang berlaku, dan kita sangat perlu belajar daripada perihal tersebut supaya ia jangan sekali berulang. Okay, I think that's for this colonized chapter. I hope that you keep on learning, and if you have any question, you can ask. Okay, see you guys.